Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberi ucapan haluan, yang sangat kita muliakan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Batu Apa, Mane, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat muslim muslimat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis ilmu yang baik seperti ini. Dan sekali lagi pada malam ini di Kampung Batu Ampar, Mane, Kuala Terengganu, kita diizinkan Allah berada di dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita kerjakan ini ditulis dalam buku amal kita sebagai suatu amal saleh yang memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, insya-Allah menjadi modal kemenangan kita pada hari bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ni biasa kita akan tazkirah setengah jam, selebihnya menjawab soalan. Siapa yang belum menulis soalan boleh tulis sekarang, ya. Dan olo-olo sampai ke depan lah. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadartum mautakum fa aghmidul basar fa innal basara yatba'ur ruh wa qulu khaira fa innal malaikah tu'minu ma qala ahlul bait au kama qala." Rawahu Ibnu Majah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu hadir akan kematian di kalangan kamu, maka tutuplah akan matanya, maka sesungguhnya penglihatan itu melihat akan mengikut akan roh, dan berkatalah yang baik-baik dari kerana sungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang telah dikatakan oleh orang yang di dalam rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau tidak banyak, kita harap Allah beri kesempatan kepada kita dapat memahami sedikit daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Jadi Nabi kata, "Iza hadartum mautakum", apabila kamu hadir ke tempat orang mati di kalangan kamu. Kita panggil nawak. Nawak jenazah. Nawak tu melawak lah sah. Jadi nawak. Kita pergi melawat jenazah, pergi ziarah orang mati, ziarah kematian. Kalau orang Kuala Lumpur dok panggil orang mati ziarah kematian. Dia kampung masing-masing lah. Kita tak boleh nak paksa orang Kuala Lumpur cakap Terengganu. Kita pergi di orang Kuala Lumpur mari sini nak suruh cakap Kuala Lumpur. Jadi rohok lah orang Terengganu. Masing-masing. Maknanya sama saja. Nawak orang mati sini, dia ziarah kematian. Dia nung ke bumi, sini tanang. Ku apa tanang malang? Ku puluh. Dia nung sedap kat tengok ke bumi. Tapi kalau sini kalau orang-orang bisa-bisa kat simpan. Padahal semua dia simpan ke bumi tanang, maknanya kambuh. Tapi tak boleh guna kambuh. Marah ada orang, ku apa kambuh ayammu? Bomo. Kena tengok tempat kita nak bercakap. Balik Mesing ngajar sini cakap Mesir. Batu apa balik awal. Dalam cakap Jawi pun hara yang bahasa tak lain. Baik. Iza hadartum mautakum orang-orang yang mati daripada kalangan kamu, yakni mayat-mayat orang yang beriman. Itu maksudnya. Jadi ziarah orang mati disunatkan. Siapa yang mati itu? Iaitu mayat orang mukmin. Adapun mayat orang kafir yang bukan Islam, apa atas jenis kafir ke? Kafir Ukraine ke, kafir Rusia ke,
Kafir. Maka hukumnya tidak sunat, tapi ulama mengatakan harus. Bila harus tu kalau kita nak tengok kematian dia. Tapi kalau kita pergi tempat kematian orang kafir, pergi dikubur dia contoh, supaya kita juga ingat kepada akhirat, maka dapat pahala. Baik, kembali kita pada hukum ziarah kematian. Ziarah kematian ini sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang siapa lakukan diberi pahala, dan siapa yang tak buat dia tidak berdosa pun. Maknanya tidak ada orang beriman, orang Islam yang masuk neraka sebab tak ziarah kematian. Cuma kadang-kadang terlarat daripada tak ziarah kematian itu, jadi sedih ibu bapaknya dengan perbuatan anak, itu boleh menyebabkan mungkin dia ke neraka kerana menyakitkan hati ibu bapa. Kena tengok-tengok kadang. Hukum asalnya sunat. Tapi kadang-kadang ziarah itu menjadi wajib. Contoh, ayah mati, anak tu tak berapa rapat dengan ayah, tak lari ziarah. Jadi mak bersedih hati, menyedihkan hati ibu bapa haram. Itu merupakan satu dosa. Jadi asalnya sunat. Kalau wajib namanya, habislah berdosa kita, kita kurang ziarah kematian. Kalau ulah wajib, banyaklah dosa kita. Kita ni tak apa. Kita tengok orang mati, gitulah. Orang mati. Siapa yang selalu ziarah kematian orang lain, orang akan ziarah kematiannya. Itu biasanya gitulah, buat baik dibalas baik. Nampak? Betul tak? Kita nak orang ziarah tak kematian kita? Nak tak? Kita tak mahu. Kita ziarah kematian orang. Tu je. Kita nak orang senyum ke kita, kita senyum orang. Ni muka jaruk, nak suruh orang senyum kita. Dah nampak tengok orang macam rimah, nak berok muka. Tak ada nak senyum langsung tak? Senyum orang senyum kita. Nak suruh orang suka kita, buat baik orang. Mudah. Jadi kita nak orang ziarah kita, kita ziarah orang. Tapi kita nak orang ramai lah ziarah kematian kita, maka kita banyak ziarah kematian orang ramai. Atu bik tu. Gunung Daik bercabang. Cabang apa? 3. Sebelum tu Pulau Pandang jauh ke tengah. Pulau Pandang jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Pergi dah Pulau Pandang. Dah pandang nak cakap. Saya pergi dah. Di selatan benda ni Selat Teberau. Daripada Singapura 3 jam 7 jam perjalanan naik kapal. 7 jam sampai di satu pulau yang ibu kotanya nama Daik. Dinamakan Daik sebab ada satu gunung di belakang tu. Dia punya pucuk tu 3. Bukan rekaan, rupanya sungguh. Ada batu lebih kurang tinggi-tinggi rumah 3 uti ujung, jadi bercabang 3 sungguh. Dan bila kita turun ke laut, tempat minum-minum tu, nampak jauh tu Pulau Pandang di tengah laut. Jadi buat baik, kita buat baik orang kenang. Kita ziarah sama orang kematian orang kenang. Bila orang kita mati, orang ziarah kematian kita. Nampak? Apa kelebihan ziarah kematian? Samanya. Apa saja dengan bab kematian, semuanya pahala ingat kepada akhirat. Yang Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarahlah kubur walaupun tak ada orang mati, pergi juga. Walaupun kubur baru, ada baru baru kubur JKK contoh. Contoh. Ziarah juga. Kenapa? Kematian itu adalah akhirat. Akhirat ni ada 2 kiamat. Satu dipanggil kiamatul kubra, satu dipanggil kiamatul sughra. Kiamat besar iaitu runtuh langit. Iza samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila terbelah pecah langit, itu kiamat besar. Kiamatul sughra, kiamat kecil, al-maut, mati itu. Jadi untuk nenek kita yang meninggal, mereka sudah masuk ke alam kiamat. Kiamatul sughra. Sebab tu diriwayatkan
Al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Atau kama qala, kematian itu satu kiamat. Maka barang siapa yang telah mati, telah bermula atau telah berdirilah baginya hari kiamat. Kerana itu dalam kitab-kitab ulama yang berceritakan tentang kiamat, cerita Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi Tazkirah, cerita bab kiamat, tapi bermula dengan mati. Kerana mati itu permulaannya. Faham lagi? Maka kita ziarah kematian. Apa benda yang pertama kita nak buat ziarah kematian? Yang pertama, idza hadartum mautakum, kalau kamu hadir ke tempat orang yang baru meninggal dunia, fa aghmidul basar, tutuplah matanya. Kalau mata tu belum ditutup, mata ni mata kita, mata mayat tau. Kan mata orang ziarah pula, orang ziarah tutup mata dia. Mata mayat. Kenapa? Kerana mata itu biasanya dia celak. Dia kita gerak ni, kaki boleh gerak, tangan boleh gerak kerana ada bateri. Biang kita tu besar gitu, digerak ketak. Apa rahsia dia? Tengok kat belakang ada anak kucing seekor, everyday. Tahu tak? Cak anak kucing tu. Tahu tak? Kerana apa nak benda tu kan? Ketak. Cuma cabut benda tu. Gerak lagi. Cabut bateri gerak tak? Kalau gerak, ngosek. Faham lagi? Masuk iblis. Jang dah. Kita je ku gerak. Dulu dak gerak 4 bulan dalam perut mak, lebuh bateri. Namanya roh. Tak? Hidup janin dalam perut mak. Siapa masa? Ada tak tukang ambil? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, Allah Ta'ala telah mewakilkan seorang wakil kepada kamu yang kerjanya mengambil roh kamu pada hari kamu mati. Dia tukang ambil bateri kita mula. Jadi masa kita terletang, contoh mudah je lah. Jadi terletang ayah tak ada cang dah. Tak apa benda dah tu, bering-bering tak ingat dah. Anak kata kaki sejuk dah. Tadi panas lagi. Roh tu akan keluar. Lutut panas lagi. Pasal ada lagi roh. Sebab tu dia tanya di mana duduk roh? Tidak mampu kita jawab. Kulir roh min amri rabbi. Kata roh kat ni kat dahi. Dia suka dah orang. Kat dada, kat jantung kan. Cuma setengah ulama yang mengata seperti air yang duduk di dalam pokok. Faham? Kita ambil sirang air walaupun tak kena pokok, je sirang atas tanah je. Diserap oleh akar, duduk dalam batang, dalam daun, dalam bunga, dalam ranting, dalam terah. Betul tak? Gitulah roh. Jadi jalan naik, kaki sudah sejuk. Tidak ada roh. Jadi lutut pula sejuk rasa. Peha panas. Roh tu bergerak. Tak? Dan akhir sekali keluar. Dan bila dia keluar, mata melihat roh keluar. Dalil ni, fa innal basara yatba'ur roh, kerana pandangan mata mayat itu dia melihat pergerakan keluarnya roh. Jadi bila keluar habis dah, dia tengok roh dia keluar, diri dia, roh tu kita kan kata atu pula. Faham lagi? Kita asal sikit atu. Kita roh. Tadi kita nak mari dia. Kita nak mari dia tadi ke mesti ada tadi nak mari dia. Ada perasaan tak nak mari masjid? Ku apa dia mari litah nak mari masjid? Pukul 6.30. Mari dalam dia mari lati dulu ke gua ni? Ke tepuk jatuh tajuk bohong jadi mari gitu lalu. Tak ada perasaan nak mandi, nak apa, nak gisi ada. Dia sampai masa lekung jadi gitu. Mestilah ada rasa dalam diri kita. Faham lagi? Roh tu. Kita roh tu diri tu. Faham lagi? Jiwa dia akal dia kata Imam Ghazali. Dia muradi. Sebut je lain-lain. Tapi dia serupa tapi tak sama.
Nah, kan mesti ada perasaan nak mari sejik lagi. Mesti ada dari dalam. Kalau tak mari ke masa kita nak isi mari dilutuk, lepok gitu. Dari dalam, kalang nak tunjuk tak boleh kat mana-mana tapi dari dalam, bukan kat hidung, kat telinga. Tahu tak? Roh tu. Tu jawapan nak detail tak boleh. Tu min amri rabbi, Allah Taala tahu hakikat. Kita sembang be pelawak. Nah, sekadar ulama sebut, kita riwayat, kita copy paste. Okey? Tu roh. Jadi roh keluar mata pun lihat. Bila roh sudah keluar boleh tak tutup mata? Yang tutup mata hidup ni pasal ada roh. Dah kalau buka roh tu habis boleh tutup mula. Tak boleh dah, tak ada roh. Dah sampai kat nombor 5, katak dah lagi dah. Sikit je ni monah sikit lagi. Dah boleh mencabut bateri dah. Faham? Jadi bila mata terbuka, pandangan agak kurang memuaskan lah. Mata terbuka. Orang mati mata gitu. Mari kita tengok orang mati duduk itu mata. Allah mata mana gitu. Macam api Ramli hidung dengan minah mata belalok. Faham lagi? Tidur mata buka. Lepas tu ditutup mata. Bila tutup mata itu nampak lebih suka dilihat oleh orang kebanyakan. Faham lagi? Lepas tu mayat-mayat askar tengok tak? Perang ni askar Rusia, askar Ukraine. Tapi dia tak tunjuk kamu-kamu banyak tak? Ada kalau kita tengok, kita rajin dalam surat khabar Belarus, Latvia, apa benda ni, Turki ada gambar-gambar. Mata celek. Pecah habis tubuh ni kena bong. Mata celek gitu. Mata tu celek. Jadi bila pergi, ayo kita mati, siapa-siapa mati yang belum ditutup matanya, tutup mata. Tapi sebelum itu, ketika dia sedang nazak, waktu yang ijma' ulama', sepakat ulama', kita talqin dia. Faham? Itu di antara perkara besar yang kita kena ingat hak Nabi pesan. Nampak? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu tu maksudnya ajarkanlah. Mautakum mayat kamu. Mauta di sini orang yang duduk namanya orang fi hadarah. Fi hadarah ni maksudnya ketika dekat nak keluar roh. Bukan keluar roh dah baru ajar. Faham? Dekat nak mati. Dekat nak mati, lakinu ajar dia tu la ilaha illallah. Dalam hadis Wa'ilah bin Asqa, Nabi SAW kata, udhuru mautakum, pergilah dekat orang yang nak mati di kalangan kamu. Walakinuhum la ilaha illallah, dan ajar yang dekat nak mati itu la ilaha illallah. Bukan selawat, bukan tazkirah, bukan subhanallah, bukan takbir, bukan tasbih, tapi satu kalimah yang paling besar, la ilaha illallah. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Perkataan yang paling afdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Tapi jangan kata isyhad. Kita orang Melayu salah dah. Nabi tak kata isyhad. Nabi kata lakinu ajar terus la ilaha illallah. Makulah kali tu selalu pergi. Faham? Jangan kita tak ngucap. Dia ni hok tengah nak tubik roh dah. Kicap cak kipas ke apa? Faham lagi? Nampak tak? Jadi pening. Tu masalah salah. Ini dipesan oleh ulama-ulama. Dalam fatwa Syekh Ahmad Fatani pun ada pesan. Bukan mengucap. Faham? Terus kata la ilaha illallah. Dia tengah nazak, duduk kat telinga dia. La ilaha illallah. Jangan kuat. Orang tengah sakit. Dia pun senyap, kata lagi la ilaha illallah. Perlahan. Bila dia sudah kata, walaupun tidak sempurna, macam bunyi kuat cukup. Diam. Diam sampai dia meninggal dunia. Nampak? Kalau dia ada kata hak lain pula, nak contohnya nak air, dia kata dahaga, maka barulah sunat kita kata lagi la ilaha illallah.
Faham tak? Jangan kata ngucap. Pasal kita Melayu kita ni duduk, masyarakat kita ngucap. Ngucap. Ya long ngucap. Kawan tu tenang. Ngucap. Berat nandang. Nanti orang duduk mengajar, dia duduk kerja benda lain. Faham? Apa yang orang ajar, dia kira nak pusing, nak pulas. Tak boleh ilmu sampai ke mati. Pergi kat telinga, la ilaha illallah. Dan bila dia kata la ilaha, jangan bising. Ni setengah orang nak mati, TV pasang. TV pasang. Siap nak dengar mata berita, air turun pukul apa, suruh. Faham? Kawan tu nak mati. Faham lagi? Akhir hidupnya di dunia. Itu benda yang penting. Kadang-kadang datang iblis nak menggodanya. Kita masa nak mati tu penting tau. Macam lomba basikal, lomba maraton. Kan? Kalau masa start waktu buruk, YB lepas dega tu dah penting tu. Tapi waktu terganu depan kali. Tengok maraton 40 km Jambatan Sultan Mahmud. Dah depan TV3, TV8, TV9, TV2, TV5. Masa nak pelepah tu, semua terganu. Manis, Pulau Babi, ngertinya. Batu apa, Lemong. Faham lagi? Batu Nang, Pektang lagi. Pung gitu. 40 km bawah. Nampak? Kan ni tengoklah TV kan. Duduk kapu itu. Tu kena ni Batu Nang. Ni Pok Katok. Tengok karang bawah masih namak Ada Batu Nang, Pok Katok atau apa? Ada. Nombor 1 Nigeria. Nombor 2 Mauritania. 3 Republik Kongo. Dah kata macam apa dia dua orang ni? Balik rumah tu. Dah. Tak boleh nak pergi. Apa mana mau lagi. Itu nyudah penting. Garisang penamak. Lepas tu kita minta Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita nak sebaik-baik penutup, ending, pelarian perjalanan hidup kita. Tu jaga baik kali kematian. Bila dia kata dah dan dia meninggal dunia, alhamdulillah. Dah apa kelebihan katanya? Nabi SAW kata, man kana akhiru, hadis ni riwayat daripada Muaz bin Jabal. Kata Muaz, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahul Baihaqi. Barang siapa yang akhir sekali dia sebut ialah perkataan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Apa maksud masuk syurga? Sini kena faham. Terjemah tidak. Waktu ngaji, kalau buku hadis tu kita baca hak Melayu reti belaka, tak payah buka pondok tutup Mesir, madrasah, Jordan apa semua. Beli kitab cari diri rumah. Maksudnya orang ini walaupun kata takdir dia ini tidak dapat keampunan daripada lebih dosa dari pahala, dia masuk di dalam neraka, dia masuk syurga juga. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kerana sudah sebut. Dan pandangan sebagian ulama, kalam di akhirnya itulah yang menyebabkan berat timbangannya, yang asal ringan mengatasi dosanya yang banyak hingga dapat dia ke syurga dengan kalimah. Itu kelebihan. Tapi jangan kita salah faham, buat hukum diri. Siapa yang mati tak ada ngucap masuk neraka. Dia faham mafhum qala apa. Jangan mana-mana ni orang mana-mana ni. Jangan main ni budak-budak. Ngaji kolej lo ndek anda ada mesti cakap. Faham lagi? Tahu tak? Alif betul siapa ke dah dapat ya, lam alik W. Bau hukum tak ada betul lah ke? Tok Uru doktor habisnya katok lagi. Itu akhir zaman. Ruwaibidah dia panggil. Golongan muda yang sesat lagi menyesatkan. Jadi bila siapa yang tak sebut kalimah lafaz itu bukan maksudnya masuk neraka. Maknanya amalan antara amalan-amalan syurga. Nak tengok ada amalan orang nak syurga, tengok boleh. Contoh-contoh tu baca Quran. Maksudnya gitu. Ni kalau baca Quran ni amalan ni membawa ke syurga tu. Lagi macam mana nak tengok orang yang nak masuk syurga? Dia orang duduk mayang, orang akan masuk syurga bila-bila tu. Tu duduk puasa, tu duduk sedekah. Mereka bersedekah bukan kerana MB, kerana YB, kerana Allah.
Lagi tu mati mengucap la ilaha illallah. Dan mengucap ketika nak mati itu pemberian. Bukan kebijaksanaan kita. Bukan reka. Kalau drama mengucap reka. Tengok drama dalam tali basing. Tak mana pun nak mati. La ilaha illallah. Dah. Itu drama. Faham lagi? Nah, padahal jahat lebih pada poker. Nah, mengucap reka. Jadi set lara okay. Tak apa lah. Boleh ngisap lagi. Buat balik lah tu. Nampak tak? Jadi tak putih jangan ngisap. Pasal set ngisap kita mengucap laka ni. Faham lagi? Ni masalah. Lepas tu kena ada guru. Guru tu irsyad kita. Bukan irsyad guru piping mursyid tunjuk jalan gitu. Beri pandangan yang sebenar atas satu-satu hukum, satu-satu nas daripada Al-Quran dan hadis. Itu bawa kita berjalan betul. Kita sekarang ni ramai cakap agama tapi dia tidak ada guru yang irsyad, yang mursyid dia. Jadi dia beri pandangan sendiri, ikut ekor, ikut kepala, ikut kepala, dalam mesti ketang kat tu dia. Jalanan kita salah. Jangan main-main ayat Quran tu betul belaka tu tak ada satu pecapai orang kalimah yang ditambah tangan manusia. Tafsir diri. Maksudnya ke? Tak usah kata kalam ulama, kitab-kitab ulama. Al-Quran tu betul ke tak? Tu ada dah hak pelawak. Ayat ni pelawak. Ada ayat tipu. Ada urut tambah. Tak ada. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa ma'adah minan nar. Nabi sebut barang siapa tafsir ayat Quran dengan guna kepala otaknya saja. Faham lagi? Dia tidak ada asas-asas ilmu tafsir, tidak ada asas-asas lughatul arabiyah, dengan balaghah dan sebagainya. Sigi-sigi dia saja. Dan tak mendengar penafsiran daripada sahabat, maka dia sudah menempah sekeping teket masuk neraka. Sebab masuk neraka pasal tafsir Quran. Nampak? Quran sendiri musafir kusir masuk neraka. Faham lagi? Lepas tu kena irsyad, kena tunjuk. Guru mursyid bukan guru jalan atas air. Faham? Bukan guru panjang. Guru yang menunjuk supaya kamu bertindak dengan ayat ini dengan cara yang betul. Kamu bertindak dengan hadis ini dengan mafhum yang sebenar. Tutup mata. Tutup lagu mana nak tutup mata? Tutup mata mayat setelah mati. Jangan kawan tidak mati. Begitu juga dengan talqin. Ingat talqin ketika dalam bab talqin ni ada dua tempat. Satu qablal maut, satu lagi ba'dal maut. Sebelum mati, masa nazar, dan selepas mati, iaitu ba'da dafni, lepas tanam. Itu masalah kita akan jumpa kalau kita mendalami ilmu agama. Yang sebelum mati masa nazar ini sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Sunat talqin orang yang sedang sakit nak mati dalam sakaratul maut. Adapun talqin lepas tanam di kubur, at-talqinu ba'da dafni, talqin selepas tanam, itu ada perselisihan pendapat di kalangan ulama 4 mazhab. 2 mazhab tidak mengatakan sunat, iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ingat tu sampai mati. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia tanam baca doa saja, tidak sunat baca talqin. Pendapat yang mengatakan sunat 2 mazhab yang lain, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Saya ni baru tengok kitab apa ni Ibn Qudamah Mughni ni khilaf dia. Tak sabarlah dah ada khilaf. Sini orang baca talqin tak? Baca tak? Baca. Tak baca pun tak salah, baca pun tak salah. Dua-dua ni pandangan Imam Mujtahid belaka. Dia tak baca pasal dia ikut ayah dia mazhab Hanafi, boleh. Sebab itu Imam Hanafi, bukan Cik Hanafi hak upuk panda. Faham lagi? Dia Imam Hanafi, Imam Mujtahid. Baik. Maka kita nak talqinkan orang yang nak mati itu maksudnya sakit keras, sakit yang membawa pada adatnya pada kematian. Sakit biasa orang tak talqin. Faham? Dia pergi rawat hospital, waktu sakit biasa je, nak patah peha, masuk besi, awal nak balik dah. La ilaha illallah. Dia terajang di kawah tunyan dah. Tak perlu dah salah tepat tu. Tapi tiba-tiba kalau kita talqin, ingat nak mati dah, rupanya panjang umur jadi gagah semula, tak ada masalah. Supaya apa? Supaya orang yang nak mati itu dia ingat dan dia sebut. Dan jika dia tak dapat sebut pada lidah,
memadai dia sebut atau ingat di dalam hati. Ramai mujahidin dalam peperangan tak mampu sebut di mulut. Mulut coh, tembok dibung. Dia kalau grenade ni, dia ada 14 keping besi besar gitu. Keping-keping tu jadi bulat. Dia lepar tu, dia betul benda tu besi tu. Bahang di muka ni, cabut ni keng. Kalau pedak mati lagi. Dengan muka-muka ni tak ada. Nak baca ke mana? Hati. Ramai mujahidin. Kalau lebih kita pula, kita boleh ngecak. Mujahidin tak boleh ngecak. Kita jual gula kapung. Jadi besar kita dah pada dia. Dok besar dia syahid. Faham lagi? Kena faham lagu tu. Kemudian masa mana mati baru kita tutup mata. Jangan ayah tengah cerita gitu geli. Mari tutup dah. Bong wisute nabung dah. Lagu mana tutup? Tutuplah lagu mana pun dengan tangan, dengan kelakuan yang beradab. Di antaranya dengan 2 jari. Antaranya dengan 2 jari. Nampak tak? Dengan menggunakan tangan kanan. Sunat kata ulama. Ambil tangan, mata ni terbuka. Bukan tutup mata, kelopok mata dia. Kalau kita cokeh mata tutup tak ke bawah. Ni, tutup gini. Bila tutup kita orang tengok pun senang hati. Ni buka gitu nak mandi kau. Main duk tengok gitu. Tak nampak. Faham lagi. Jadi orang serung tengok. Itu tarmi dulu. Fa innal basar, kerana basara itu penglihatan itu ya tabaun roh, dia ikut roh kita keluar. Roh kan diambil oleh malakul maut. Bila ambil oleh malakul maut, maka terbelalaklah mayat melihat roh itu keluar. Kerana kita ini jasad dan roh, 2 unsur yang bergabung. Rohani dan jasmani, roh dan jismun dan tubuh bergabung namanya insan manusia. Bila terbit tinggallah jasad di situ. Orang duk mandi, orang duk kapal, roh itu diambil oleh malaikat yang lain yang kerja tugasnya membawa roh orang mukmin naik sampai langit yang ke-7. Setiap lapis langit, malaikat yang ada pada setiap lapis langit akan bertanya, roh siapakah yang sangat wangi ini? Itu dalam kitab-kitab hadis. Lalu jawabnya malaikat yang bawa, ini roh orang mukmin si fulan bin si fulan. Mudah-mudahan roh kita di kalangan roh-roh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sehingga disebut dalam lapas riwayat-riwayat yang lain, setiap lapis langit malaikat ingin turut sama rombongan membawa roh itu ke syurga. Tapi bukan tugas dia tak. Dia hanya menyebut keinginan. Tanda sanak atau sebutan baik bagi mayat. Bagi roh. Faham? Tunjuk neraka, tunjuk surga atas pada langit. Turun, bila masa turun? Turun ketika mayat sudah dimasukkan di dalam liang jasad. Faham? Bolang jasad. Dalam liang. Dan dekat nak datang mungkar wa nakir. Sebelum itu roh dibawa oleh malaikat turun, duduk dengan kubur sejauh mata memandang. Jauh mata memandang lebih kurang 0,5 kilometer contoh. Dan bila datang malaikat mungkar wa nakir, lalu malaikat ini kembalikan roh. Satu mengatakan duduk pada jasad, satu duduk pada kapan. Dan dia akan duduk untuk menjawab ma rabbuka wa man nabiyuka seterusnya. Itu kisah panjanglah. Tapi kita nak faham sini, hadirkanlah kematian. Kita hadir kematian orang, orang hadir kematian kita. Kita semayang mayat ayah orang semayang mayatkan kita nanti. Betul tak? Kita dengar kelebihan semayang duha, semayang witir. Semayang mayat ni boleh Gunung Madinah. Gunung Madinah, Gunung Uhud. Man syahidal janazata, Nabi kata, barang siapa yang pergi tengok jenazah, nampak hatta yusalla alaih, sampai dia semayangkan atas mayat itu, dia gitu sampai disemayang, falahu qira, maka dia akan dapat 1 qira. Wa man syahidaha, dan siapa yang ikut pula jenazah hatta yurfan, sampai ditanam, falahu qiratan, maka dia akan dapat 2 qira. Semayang saja 1 qira, ikut sampai tanam 1 qira. 1 campur 1 2. Qira itu timbangan zaman dulu.
Kalau ni orang buat ukuran-ukuran kan, timbangan kilo mayang tahil ni kilogram lah. Tak ada kati dah. Tinggal pula sekati. Nampak? Jadi seorang sahabat dia tak faham kirat ni banyak mana sekali main jenazah. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, kam kirat?" Wahai Nabi Allah, satu kirat tu banyak mana? Kami tak tahu. Dia tolong tanya sahabat kita yang dapat manfaat sekarang ni. Betul tak? Yang tanya ni 1500 tahun dah. Kata Nabi, kiratun mislu jabalin azim. Satu riwayat, satu kirat itu sebesar gunung yang besar. Seumpama gunung yang besar. Dan pada riwayat yang lain, mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud, bukit Uhud. Kalau kita pergi di Madinah, ada gunung Uhud namanya. Tempat perang Uhud, bawah tu perang Uhud berlaku. Tempat memanah, faham? Gunung Uhud tu tinggi bukit besar tu lebih kurang. Tetapi bukit besar tu dia pokok. Gunung Uhud dia batu warna hitam dan panjangnya antara 7 hingga 8 km. Bukit besar tu 1 km. 1 km je kan? Dia 7 km. Sebanyak itulah pahala satu jenazah kita semayang di batu apa. Walaupun jenazah itu budak-budak. Kerana Nabi tidak khususkan jenazah siapa. Nampak? Semayang satu semayang jenazah, satu gunung Uhud. Allah. Tengoklah hak duduk kerja ikut orang mayang jenazah, 3 jenazah lagi. 30 tahun tu tak? Bayang. Kaya tak ke miskin dia akhirat? Tu orang kaya. Apa kaya? Tu kaya sebenar. Pasal harta tu dia akan dapat di akhirat. Kita kaya tipu. Lagi kita kaya ni macam orang niga. Orang mimpi kan? Mimpi aja nak mimpi piti banyak. Mah aja. Tak je, kita je tidur. Tak tidur. Aja tak? Mimpi tengok mah banyak peluk bangun tengok tak ada pelarang payang. Tengok piti banyak jumpa datang. Bilang 2 juta lebih kali. Bangun tengok ada benda. Tidur mula nak ambil mula. Dia nak tidur mula biar nampak mula. Dah nampak dah. Mimpi benda lain pula. Faham lagi? Gitulah kita. An-nasu fin dunya niyamun iza mata intabaha. Manusia yang ramai di dalam dunia ini sedang tidur. Bila mereka mati barulah terjaga. Bila jaga di alam barzah, tak ada apa-apa yang mereka bawa. Fanadima, maka menyesallah. Allah nyesalnya kita itu. Duk lawan ulama, duk kata ke tu guru. Orang lain duk mengaji, duduk apa sekor sembang, beli kitab tu, beli kitab ni mengaji, semua pakai mati mengaji. Kita dah lah jahil, jahat pula. Muka dah lauduh, perangai kotor pula. Macam mana tak bisa? Fanadima bisa. Dulu tahun 90-an. Cerita tahun 90-an. Masa tu Timbalan Mufti Terengganu berkuliah, almarhum Datuk Zubair. Tahun 97 kalau tak silap. Jadi kuliahnya di Masjid Putih bawah tu. Tepi kat nak lalu nak pergi pasar tu. Sekarang tak jadi bilik kuliah dah, jadi benda lain dah. Dulu bilik kuliah situ. Jadi yang mengajinya tu ustaz-ustaz lah. Kita seorang je. Budak orang kampung. Budak-budak. Orang Bromo belaka lah. Orang Kuza. Kita budak-budak Tupang. 20 hang. Tupang mengaji. Kitab dia mengajar masa tu Kawakib, Syarah Mutamimah dengan Murni Muhtaj. Khatib Syarbini. Jadi nak cerita bukan cerita kitab, nak cerita seorang murid itu dia datang berpiping. Dia piping. Kenapa? Kerana sangat tua. Lebih kurang 80 umur. Nampak? Jadi 80 ngaji lagi. Turun kereta, dia piping, dia pegang beg kitab dia. Nampak? Mengaji lagi. Umur 80. Kita 23 tu berasa macam aku macam Imam Syafi'i dah lebih kurang. Lebih kurang tu orang sembang bak tu ni. Tahu tak? Baru dua hadis baru ingat, rasa macam Imam Hambali lebih kurang gitu berambat dah rasa. 2 kali bangun tahajud tu dia rasa macam Syekh Qadir Jalani dah.
Nah, itu masalah kita. Diperdaya oleh syaitan banyak sangat. Betul tak? Kena tipu di syaitan. Seorang orang India, dia belajar, dia lara 80 tahun. Oh, panjang umur. 80 baru insaf. Tuhan nak jadi cerita. Dia belajar 40 tahun di madrasah di India. Dan umur 120 jadi mufti. Sempat beri fatwa 40 tahun, meninggal umur 160. Nampak? Orang tua belajar. Kita muda-muda ni tak mau belajar agama. Betul tak? Rugi tak? Rugi kita. Jadi menyesallah. Jadi kita nak kelebihan-kelebihan itu, jangan orang saja dapat, kita dapat. Siapa yang dapat satu gunung Uhud sudah cukup kaya di akhirat nanti. 2 mayat 2 gunung, sampai ke tanam dapat pula 2 gunung sekali ikut jenazah. Bayangkan orang yang kerjanya tak semayangkan jenazah orang, pas mayang pula bagi naik taman ni pula seorang lagi, gigi kedua ada dinu pula di kesung. 3-4 mayat saya dulu gaji kok sampai 5 mayat sehari. Bayang satu kali semayang segunung Uhud. 40 tahun sampai mati dengan semayang mayat. Ya deh. Betul tak? Arwah Ustaz ni Roni. Dulu. Berapa tepat sehari. Kaya tu kaya. Kerana apa? Kerana dia mati ni dia tinggal hak dunia. Dan disediakan gunung-gunung Uhud pahala tadi di akhirat untuk diambil. Itu harta yang sebenar. Itu tidak faraid. Harta kita ni faraid. Hak kita duk cari ni. Ada orang akan ambil 1/8, ada orang akan dapat 1/6, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 2/3. Adapun pahala kita tidak faraid, melainkan kita khianat ke orang. Kita uduh ke orang, kita khianat ke orang, kita fitnah ke orang, maka kita kena faraid pahala kita sampai habis kita. Bila habis pahala kita di akhirat kerana kita zalim jahat mulut di dunia, summa turiha finnar, Nabi kata akan dilempar dalam api neraka. Mudah-mudahan kita dapat sedikit iktibar ataupun pengajaran daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Wallahu alam. Sebelum saya mulakan menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid Kampung Batu Apa kita ni untuk melancarkan kutipan derma bagi kebajikan dan maslahat masjid. Untuk penonton live di Facebook, akaun tertera di skrin Facebook anda, iaitu CIMB Bank 800 658 3461. Yang ini jawatan kuasa masjid Batu Hampa. Bil api masjid 220 678 521 405, Pegawai Daerah Kuala Terengganu. Jadi sila jalankan tong dalam masjid daripada sebelah kanan ke kiri jemaah. Wak gerak tong, wak gerak deh. Pakat-pakat beri sekor. Tadi kau bodoh nak pahala banyak. Ni wak kerah aku. Seorang kawan saya nama Miss Lina binti Amami sedang sakit di ICU 17 hari dah. Hospital di Perth, Australia. Mohon Allah bagi kesembuhan. InsyaAllah kita pakat aminkan. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada Puan Miss Lina binti Amami dan diringankan keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil-sambil kita jangan gerak tong saja, gerak dalam ubah pitih lah. Jawab gerak itu jadi main kereta tolak pun tak. Mu tolak aku tolak, mu tolak aku tolak, kosong. Baik. Dia tengok soalan orang Kampung Batu Apa. Orang tanya orang gagah orang kampung ni. Kampung Batu Apa? Batunya boleh apa? Nampak? Kita pakai gebor pun 4 kali kapal pun puslah tu, pulah ni, pulah tu. Nah, batunya boleh apa?
Apakah ibadah yang paling tinggi? Ibadah paling tinggi, benda soalan ni. Tak faham? Ibadah paling tinggi. Benda tinggi. Tak apa pahala. Ibadat. Ibadat paling tinggi. Kenapa ibadat paling tinggi? Kalau kewajipan yang tertinggi yang kita dapat ialah semayang. Nampak? Kerana semayang ini diambil di atas langit. Diwajibkan, diperdukan di langit. Tinggi ya? Wajib puasa, wajib jihad, wajib zakat, wajib tu, wajib ni di bumi. Faham? Sebab tu martabat semayang ini ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Kalau gitu betul lah. Makna paling tinggi. Mana makom tertinggi, makom solat. Lepas tu sebaik-baik amalan selepas syahadah as-solah, semayang. Jadi mula-mula rukun Islam, 2 kalimah syahadah, kerana mengesahkan daripada bukan Islam kepada Muslim. Dan bila awak sudah Islam, apa yang pertama? Iaitu semayang. Kerana itu datang dalam hadis umududdin as-salah. Tiang-tiang agama itu semayang. Faham? Dan semayang inilah yang pertama akan disoal di alam barzakh. Nabi sebut awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu fil qabri as-salah. Al-hadis. Yang pertama, yang paling awal ditanya seorang hamba mayat di alam barzakh ialah semayang. Ini nombor 1. Dia kerana dia kedudukan paling tinggi. Merokok dalam kedai tak ada adab bawa anak bini penuh dengan asap. Dah kedai asap rokok, mungkin apa kedai gitu. Ini tianu shisha pula. Laki puang ni, tianu hebat tianu, ustaz shisha. Laki tu tak pelik sangat, hak puang. Jadi pelik berdoa. Kalau kita ni apa benda Manila boleh tahan kira. Singapura boleh tahan kira. Kuala Terengganu. Kat mana kita cari sendiri lah, sebut marah pula. Jadi benda-benda tu tak molek. Orang mari tengok lah gini Terengganu. Gini betul mula. Jadi hak jenis tak reti ni, orang ada anak apa semua, dia kira dia anak-beranak jin kot ni. Anak orang kecil, kalau tak ada orang tua belaka tu lain. Anak orang kan, tu tak? Bini orang apa semua. Bukan tak reti, bukan tak bahasa tak reti. Tak jadi apa dah dalam gitu. Sebab itulah kena buat jawatan apa ni, pihak penguasa, penguat kuasa kena selalu ronda. Molek beri hukuman. Tengok-tengok orang. Bagaimana cara terbaik nak nikah ramai? Dia pula soalan gini. Tapi dah kalau batu boleh apa, takkan nikah seorang. Lagi tahu tak? Batu pun boleh apa macam tika. Ada bini seorang nak kau cetong juga. Dia gini nak nikah ramai, nikah se-2, 3, 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kahwin itu boleh 2, boleh 3 dan boleh 4. Tak lebih dari 4. Tapi kalau kamu rasa bimbang tidak dapat berlaku adil, fa wahidah, seorang sudah. Jadi dalam konteks perkahwinan, manusia mukmin ini dia ada 5 jenis. Faham? 1, isterinya 1. Yang nombor 2, isteri 2. Jenis yang ketiga, isteri 3. Jenis yang keempat, isteri 4. Jenis yang kelima, tiada bersuami, tiada beristeri, bujang. 5 ni semuanya kekasih Allah belaka. Faham? Semuanya kekasih Allah. Kata Imam Nawawi, kullul mu'minin waliullah. Seluruh orang yang beriman itu ialah wali Allah. Faham? Maknanya Allah kasih. Bukan wali besar tu, maknanya Allah kasih. Mana muak bini seorang, dia hamba Allah. Dia ada ganjaran di sisi Allah. Bini 2, dia hamba Allah. Faham lagi? Jadi tak usah kita label-melabel.
Sosok kita mengondeng. Semua hamba Allah. Hak tak kahwin, hamba Allah. Nah, semua buat pahala. Nah, bukan mana apa masuk surga pasal bini pak. Dah mana nak malang? Mayang tak? Kau penuh bah, go to hell. Tahu mayang bini pak nak masuk surga tak boleh, mayang tak? Ini semayang. Bini pak semayang, masuk surga masuk neraka? Masuk surga. Kalau tak ada bini semayang, masuk? Nah, dia gitu. Jaga-jaga mulut. Kita ni jahat mulut. Dak kahwin kata dak gok cetong. Kahwin awal galok. Kahwin lewat mamba. Macam-macam macam kata. Betul tak? Mudah mo. Macam broker mulut. Kahwin 2 dak cukup bini. Kahwin 3 gila seks. Mulut jahat, betul tak? Mulut itu mulut yang tidak beriman. Jadi banyak mulut tak beriman. Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman dengan Allah dan dia yakin dengan azab akhirat, maka dia akan kata yang baik. Kalau tu bercerai dia kata yang baik ke? Tak ada jodoh. Kita sedap libang kalau kata cerai. Sedap libang. Dengar kabar dia kata tak bila bang tu. Dia tak bang. Bina weh. Tu imam baca Fatihah dia baca jaga kombok Fatihah kan. Ginilah begitu. Dia ingat bacaan Quran ni dia nak sama macam ketuk guru dia seorang. Dia ingat ketuk guru dia seorang itu orang langit ngajar Quran. Dia bila kita baca Quran, dia biasanya murid dia akan dengar, dia ikut dengung guru dia. Faham tak? Hukum sama belaka. Tapi bila sebut, tak akan sama. Faham? Macam kereta kita lah, spekar rumah. Takkan sama spekar lah ke? Kalau ni bunyi tengah sikit, ni bunyi dalam sikit, ni bunyi luar sikit, ni jenis nyari sikit. Ayat sama lah ke? Gitulah dengan mulut tu imam. Tu imam pula bagi lain. Maliki yaumiddin. Kau ni lari. Dia nak suruh sama. Ini masalah. Jadi tak sama dengan mulut tu guru dia, tak betul. Penyakit 3 suku lagi. Kenapa? Kerana mulut berahi nak cakap hak tak molek, benda negatif. Sebab tu orang ni tidak akan dapat kebaikan. Jadi mu nak bini ramai, nak bini apa? Minum. Mu nak nikah sampai apa? Sekarang nikah tak lagi, nikah dah. Dah nak berapa orang mu nak? Nak share lagi nak share lagi ambil orang. Bukan borak aku. Sudah tak? Ambil orang jabat kamu. Asyik dia gaji 8,000. Boleh nikah dulu. Lulus. Mana JKK nak tengok MPKK tu gedok ni gaji 8,000. Tahu tak? 8,000 mana jual burger. Faham tak lagi? Nak balik burger tu dia balik makan nasi. Khabar ke isteri kita tak nak nikah seorang lagi. Tiba beri tak? Dah beri tak seorang nikah. Kalau nikah juga mu suka 2 orang. Binimu tidak suka. Pernikahan yang kedua mestilah semuanya suka. Betul tak? Khabar dia marah ustaz. Dia tak boleh marah selepas dia mati mu kahwin. Apakah hukum ambil tong yang hanyut di sungai, tong sangkar ikan? Boleh? Orang beli ikan banyak belah hulu tu. Contoh, lalu kot sungai kampung kita. Jadi kita tolong ambil, boleh? Sama je hukumnya dengan pokok sebelah rumah kita jiran, dahangnya masuk di sebelah tanah kita. Kok atas lah, bukan kok bawah tanah. Kok atas. Dan bila kok atas, ini pagar. Ni tiang pokok. Ni pokok. Ni rumah kita ni. Buah dia kalau jatuh, takkan buah kona lagi kat tu. Buah jatuh straight gravity dalam tanah kita. Boleh tak ambil? Buah orang? Ada orang batu apa jawab? Boleh ambil tak? Boleh. Tak boleh makan je. Haram makan hak orang. Tahu tak? Ambil buah balik dalam pagar dia. Itu hukum Islam. Dah munah Islam tak gamak ambil bola umur. Dah katalah tanah kita, bukan kira hak kita. Sedap gamak. Mazhab baru. Mereka sendiri, faham? Belajar agama, tak rugi. Tahu tak? Supaya kita makan yang halal. Talabul halal faridah ala kulli muslim. Menuntut yang halal itu fardu.
atas setiap orang Islam. Nah, ambil. Tu comel-comel yang baku naknya kalau tubik laut, hilang. Tu puteri mahal beletong-tong rak mahal-mahal tu. Faham? Tulis dalam Facebook ambil gambar. Tadi 3 tong warna merah. Faham? Saya dapat ambil tadi. Nah, tuan dia akan datang tuntut. Nah, sama macam lu ketah barang kehilangan. Jumpa video orang pak bola bacek. Nampak tak? Mayang 5 waktu. Faham video orang. Tengok cicing orang jumpa bola bacek. Jumpa ni yang mesti bengong. Nampak? Nabi kata arif wa haula, hendaklah kamu iklankannya setahun. Kamu buat tak? Tak buat, haram ambil harta orang. Belajar kamu sungguh-sungguh. Nak belajar ikhlas. Bukan nak tunjuk pandai, bukan nak berlawan orang dak. Ikhlas kerana perintah Allah dan kerana nak keluar dari gelapnya jahil kepada terangnya ilmu. Biar gitu ngaji baru jadi berkat ilmu kita. Faham? Nasihat kau sikit tandas masjid botolnya makuk tandas pak kuning. Dalam Malaysia ni masjid hak ambil cakna guana. Dia kalau kita ikut adab-adab Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, kita akan jadi yang tersuci sekali di dunia ini. Kita yang paling bersih. Nak tiba-tiba kita kotor. Tengok tandas pitu cabut. Itu kita pergi makan nasi di satu restoran lah. Jadi nak pergi buang air, rupanya pitu suku letak. Kena pergi ambil pitu, bawa pitu. jadi dekat dengan tandas dia tu ada orang puang. Dia duduk irih lada. Nak masuk malam tu kau. Tengah hari masukkan ni nasi capur ni. Duk mayang sayur-sayur ni. Jadi kita kata dah pitu mana dek? Pitu tu akak saya terpegang. Akak lagi kat tangan tandas, buang air pegang. Dia pegang sebelah, ada memegang tu, kecing sebelah. Belah cecang duduk rebah dengan pitu-pitu dah. Faham lagi. Dah molek tengah nak basuh tu jatuh itu tu. Tu duduk situ duduk mayang lada. Faham lagi dah. Mana dak cakna kita ni lek lah bahasa kita ni dak. Bukan suruh buat beradang mana 2 juta tandas dak. Pagi tu semua nak jual nak nya kau orang dah. Ni kita dia mujok tangan panjang, tarik tu rapat sampai kat makuk jambang air kecing. Kalau jenis gemuk-gemuk kek duk gitu. Kecing airong gitu. Nak nya ke dia. Faham lagi. Ni masalah pasal apa? Pasal tidak ambil berat. Tak molek. Biar bersih. Masuk tandas. Kita buat macam tandas rumah kita. Tandas ni kita pergi. Kita masuk tandas. Tandas masjid, tandas rumah, tandas jabat, tandas R&R. Kita tengok kotor, kita buat bersih. Bukan pegang tangan. Dia ada alat dah. Kita kalau ada pahit, tersembur. Lepas tu tertekan. Flush dia panggil. Tengok tarik-tarik dah. Dan bila kita nak keluar, sudah dah khidmat kita kepada masyarakat. Pahit tu seluruh air atas mi dan keluar dalam keadaan bersih. Kalau boleh 100 orang masuk, 20 orang buat gitu lain dah. 80 tak buat. Betul tak? Itu cara dia. Jadi jangan penting diri, selfish untuk orang lain. Padahal peduli apa kita tembur-tembur kan. Dak pang. Tepat letak kaki tu ada tahi. Dak nak letak mana kaki. Hari tu saya masuk mana tu, tahi tu lekat di dinding. Ngecik macam handstand. Faham? Berat nak. Ini masalah. Jadi pengotor. Jadi aib. Kalau tengok Allah, gini orang Islam. Dah. Imam nak pilih guna imam pilih kriteria yang ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh. Pertama, aqahu, yang paling pandai fiqh. Yang kedua, aqra'u, yang paling pandai baca Qurannya. Bila sama, ada berlaku khilaf ulama, yang lebih tua afdal. Jadi imam nombor 1. Sama-sama pandai, sama-sama sedap bacaan, yang siapa tua? Yang ni 50, yang ni 30. 50 afdal jadi imam nombor 1. Itu maksudnya bukan nombor 2 tak payah tugas. Bukan, tugas sama je dah. Dia gitu. Dan ada pandangan yang mana Arab dia afdal. Jadi imam yang paling nombor 1. Dia
Kalau Arab belaka, mana Quraisy? Quraisy yang paling afdal. Atau yang mana masuk Islam dulu. Tapi bukan tertib itu wajib. Bilal yang mana? Bilal satu, dia dapat ucapkan lafaz azan dengan betul dan suara dia paling kuat. Kerana tu Abdullah bin Zaid bila dia malam tu dia mimpi kalimah-kalimah azan, Nabi perdengarkan kalimah itu pada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu perdengarkan kalimah azan itu pada Nabi. Allahu akbar sampai habis. Nabi kata begini, mau pergi rumah Bilal Ibn Rabah, mau ajar dia biar dia sebut dengan betul semua, dan dia yang akan jadi muazzin. Padahal Bilal tak ada kena-mengena, yang mimpi Abdullah bin Zaid. Patut Abdullah bin Zaid dilantik menjadi muazzin pertama. Tapi dia suruh ajar Bilal biar Bilal yang bang. Pasal apa? Nabi kata fa innahu andasata minka, kerana Bilal lebih kuat suara daripada kamu semua. Jadi maksudnya biarlah yang kuat. Sebab ada Bilal dia bang gaduh kat Allah tak dengar. Nabi gitu. Bang dah ni, bang. Nampak? Jadi kat tengah main bola tak berhenti ya. Ni ada bang ni. Dia ni macam-macam dalam TikTok, dalam apa, duduk perhina ustaz dan sebagainya, ini untuk guru dan sebagainya, laga-lagakan orang. Jadi macam mana? Tak salah layan. Faham lagi? Tak salah layan. Kan Nabi kata la yadkhul jannatan namam, tidak masuk syurga golongan laga orang ini. Lepas tu kita nak kata masuk syurga, boleh tau. Nabi kata la yadkhulu, golongan yang laga orang, jadikan orang berbalah, tidak akan masuk syurga. Sama ada TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, tidak akan masuk syurga. Nabi kata la yadkhulu. Lepas tu kita nak kata masuk. Ke gua ni? Masuk ke tak? Ada dah. Apa pun lagi layak orang tak masuk syurga. Tenang je. Lori jatuh bawa babi. Abi jatuh atas jalan babi. Ada yang hidup, ada yang koma. Dia boleh tahu koma babi. Soalan saya, yang koma itu adakah boleh bunuh? Baik. Di dalam hadis ada menyebut sayanzilu minas sama Ibnu Maryam hakaman adalah wa yaksur as-salib wa yaqtul al-khinzir. Al-hadis, nanti di akhir zaman akan turun daripada langit anak Siti Maryam. Siapa? Nabi Isa anak Maryam. Menjadi hakim, pemimpin yang adil. Selama 7 tahun kata setengah ulama di bumi. Kerana 40 tahun itu pada hadis maksudnya 33 sebelum naik ke langit, 7 tahun selepas turun. 33 campur 7 40. Okey, hakaman adalah maksudnya pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, maksudnya membatalkan ajaran agama Kristian, maksudnya bukan ajaran dia. Dan wayaqtulal khinzir, dan dia akan membunuh babi. Jadi ulama-ulama berkhilaf dalam masalah. Ada yang mengatakan harus bunuh babi, dan ada yang mengatakan sunat bunuh babi. Khilaf ini boleh kita tengok dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Jadi babi ni jatuh berbau adakah boleh kita bunuh? Jadi pandangan ulama pula, jika ia ternakan orang kafir yang dibenarkan hidup di dalam orang Islam, tak boleh. Maksudnya yang liar. Okey? Bukan dalam kandang orang pong sunat, bawa kitab se. Pong. Orang makan ni dah cek kitab. Tak boleh jadi peperangan, jadi permusuhan, jadi perbalahan. Okey? Jadi kalau hak orang kafir tak boleh.
Maksudnya tuan ditinggal dah. Tuan dia tak ambil dah, koma. Kalau koma kita jadi titik lah. Bak dia koma dia gerak lagi. Macam orang nulis kan, kalau dia koma ada tulisan lagi, tapi kalau dia titik ada lah. Faham? Tembok. Tak apa. Faham lagi? Jangan pergi jual pula. Ada orang pau hilang kau babi, bunyi ada dah lah kereta. Faham? Dia tahu dah nasib baik langgar babi. Jual boleh 200.5. 200.5. Jadi makan anak-anak bini 200 ya. 50 ya boleh tabung sejik. Dia pandai-pandai dia. Nabi kata la yaqbalullahu salata bighairi tuhur. Kalau tak bersuci Tuhan tak terima sembahyang. Wala sadaqah min ghulul. Dan tidak juga terima sedekah daripada harta yang haram. Okey? Tak boleh. Apa yang diharamkan ke atas orang kafir, orang Islam, juga diharamkan ke atas orang bukan Islam. Kena faham baik. Jangan kita kata arak ni orang Islam, dia tak boleh minum, orang kafir tak apa. Jangan. Itu pandai-pandai meminda agama Allah. Faham lagi? Tak boleh. Allah haramkan babi maksudnya untuk manusia. Dia bukan orang kafir halal. Siapa ajar mau halal? Haram. Faham? Wajib makan halal di dunia, di bumi ni bukan orang Islam, sekalian manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba dalam Quran. Wahai sekalian manusia, wajib kamu makan di bumi ini yang halal dan bersih. Faham? Sama ada apa agama pun. Cuma apabila orang bukan Islam duduk dalam negeri umat Islam, mereka tidak dikenakan hukuman, takzir dan sebagainya, takdib jika mereka makan yang haram. Faham lagi? Adapun di akhirat dia akan disoal dan diazab. Innallaha idza harrama samanahu, innallaha idza harrama syai'a harrama samana. Sungguhnya Allah bila dia mengharamkan sesuatu, diharamkan harganya juga. Pong nak babi 300. Ngai boleh lebih jual. Boleh 16 ya. Faham lagi? Mula-mula ada bahawa di telur dengan tuk siok kedai. Apakah hukum suami isteri duduk serumah tidak bertegur sapa? Nafkah bagi, nafkah batin tak bagi. Mohon pencerahan. Baik. Suami isteri tinggal serumah, alhamdulillah. Nafkah zahir bagi, nafkah batin tak bagi. Dia nafkah batin ini tengok, jika dihalalkan oleh isteri tak apa. Tapi kalau isteri itu tidak halalkan, berdosalah suami. Batulah jadilah hukum nikah asalnya harus kepada sunat, kepada wajib, kepada haram, kepada makruh. Dan kepada apa benda ni? Harus. Bang, jadi 5 hukum. Bilakah jadi haram berkahwin? Seorang itu dia tahu bila dia berkahwin dia akan abaikan nafkah, dia akan aniaya isterinya, maka orang begini haram berkahwin. Nampak? Kerana apa? Kerana dengan sebab berkahwin itulah dia akan dapat berbuat perkara yang haram, iaitu menghalang nafkah. Ingat bila kita sudah selesai akad nikah, wajib mas kahwin. Bila isteri sudah dibawa datang ke rumah kita, wajib nafkah. Nafkah ialah makan minum, pakaian, tempat tinggal. Makan minum dan makan minum ini sekurang-kurang 2 kali sehari yang wajib. Pakaian 2 pasang setahun sekurang-kurangnya, dan tempat tinggal yang munasabah. Buat ngesemi ke balok anyuk ke kau andalah, yang munasabah seorang isteri duduk di situ. Faham tak ke? Contohnya kalau dia sediakan wang sewa, duit sewa, makanan untuk sebulan RM1,000, contoh selesai belaka, wajib suami beri RM1,000. Kemudian nafkah batin, isterinya macam mana? Tidak ada ketetapan hari jima', kena 6 hari sekali ke 8 hari, tidak ada. Cuma beberapa orang ulama menyebut, antaranya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebaik-baiknya jangan kurang dari 4 hari sekali diberikan nafkah batin. Dan mu tanya aku khabar kan, kata hak itu khabar kok. Jadi gila ni serba tak kenal dia ni. Betul tak? Ya, maksudnya kalau dia jima' hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi ni baru 3, 4 ni, Selasa pula. Jangan sampai 4 hari.
Faham lagi? Ini 3. 1 Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Faham? Dia jimak dah hari Jumaat nafkah batin. Ni Sabtu, Ahad, Isnin, baru 3 hari. Jangan sampai 4 hari lah berselang tu. Jadi hari ke-4 pula. Hari ke-5 pula. Faham lagi? Ke tak faham kan? Bengong je aku. Itulah ke. Nak buat kau gitu sekarang. Lengah kita cerita. Nah, begitu. Dia bukan wajib 4 kali sebentar, faham tak? Jadi sekira-kira kamu bersetuju keadaan suami isteri, kamu fahamlah. Tak lagi? Dia gitu. Masa muda tu jimak dah tu, kau tak jimak dah. Faham lagi? Apa sebab? Sebab kita nak ramai anak. Siapa nak ramai anak? Kita. 8 orang nisak, seorang je ngaji. Boleh tahan dah. Dah, seorang ngaji. Contoh, anak 9, 8 nisak. 3 pil kuda, 2 pil lembu, 1 gang, seorang minyak. Contoh, seorang ni ahli masjid. Nah, dia berdoa untuk kita tak? Dia sedekah untuk kita. Contoh, apatah lagi kalau 88 itu orang yang solat. Faham? Dia gitu. Maka nak ramai anak, kahwin dengan perempuan yang ramai anak, supaya caranya. Yang kedua, kita masih muda. Faham? Dan kalau kita kahwin perempuan yang tak ramai anak, tidak haram, sah kau. Cuma afdal kalau tahu dia ni anak-anak ni beranak amal belaka ni. Maka afdal anak-anak dara dia. Nah, Nabi kata inkahul waduda al-waluda. Kahwinlah perempuan yang kasih ke suami. Nah, dan banyak beranak. Kalau boleh biar bini kita biar 2 tahun 3 anak. 2 tahun 3 kali beranak. Faham? Mana yang bulan duduk dalam warga dah alik dah. Faham? Duduk tunggu mau kita umur. Nah, tu yang terbaik. Kita nikah umur 20 sampai umur 50. Nah, kira berapa anak? 30 tahun perkahwinan, kita dapat 25 orang anak. Betul tak? Dan kahwin ketika muda. Masa muda. Nabi kata, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda-mudi, siswa-siswi, remaja-remaji. Kalau kamu mampu menjadi suami yang boleh beri nafkah, kahwinlah. Biar kita umur 19, anak seorang ada. Umur 21, anak 3. Tak? Kenapa? Kerana seronok. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, dia menegur Abdul Rahman bin Auf melihat ada bekas-bekas perkahwinan. Macam baru nikah. Nabi kata Abdul Rahman, ya baru nikah malam. Patut Nabi tanyalah, Nabi tak tahu dia nikah. Nabi tanya, hal sayyibam bikra. Adakah yang dikahwin itu anak dara ataupun orang kurang tua dah? Katanya Abdul Rahman, al-bikh ya Rasul, as-sayyib ya Rasulullah. Maksudnya perempuan janda, perempuan tua dah. Nabi kata, "Hala bikra, kenapa tidak kahwin yang muda?" Tulang ibuka wa tulang ibuha. Itu sebab dia. Kenapa mu tak kahwin yang muda? Nanti kamu boleh bermain dengan dia dan dia boleh bermain dengan kamu. Maksudnya pernikahan itu bermain. Kan kita duk main galak-galak pergi sekayu ke apa kan? Betul tak? Kadang-kadang di sekolah kita main galak, nampak murid puan kita galak-galak. Kahwin tu nak suruh galak tu. Dah kalau tua nak galak pun ni. Faham lagi? Main kilah kain cabut umur. Bini tua jatuh ni. Nak wuluh bini. Dah ni kan nak wuluh. Lo lalang getah aja tak perlu. Lo lalang duk peha tu. Dah susah. Kalau ni tulang ibu kau, tulang ibu hak, kamu main, dia main dengan kamu, kamu bermain dengan dia. Itu kelebihan dia. Faham lagi? Boleh bergambar. Nikah malam-malam, bang, kita main polisentri. Kejar lah umur. Betul tak? Kejar lah umur. Dah bini 19, laki 20. Kedengar sebelah tu, balah pula. Dia ingat balah. Padahal kita main tu kejar.
Nah, main nusuk lah gobok. Tekuk mata. Dah kalau 72 lelaki, bini nak 71. 2 kali pusing meja. Nampak? Meninggal dunia suami. Dah jimok, balas kejar gitu mati dah. Seorang yang makan harta orang bagaimana ibadat ni? Allah terima atau tidak? Allah Rabbi. Harta haram. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfi haram. Tidak menerima Allah Ta'ala akan salat seorang kamu yang ada dalam perutnya harta haram. Bahan lipau kan dah sejik. Curi karburetor, curi motor, curi rezek, curi kereta. Awak lari tak panjang. Betul tak? Awak curi sawit tu, curi sawit. Kita minum air dengan OCBD stew ni tak ada benda lain. Kita kes dalam kes jenayah berat kau tu stew dia tak ada gitu lah, curi tu curi buah sawit. Faham lagi buah sawit juga lagi tikang ngohalang waktu big ngebank tutup ngeguni curi. Kau bahan ikan dalam bubu orang akak bubu orang dalam belangai akak bubu. Tengok ada ke merah 2 ekor bahan merah bola paper paper jangan je kaki. Lagi halal ke haram? Makan hari ni makan haram masuk neraka. Walaupun membaca sedap semayang takbir sepak pada sudah Fatihah dengar sampai ke mamang tak dia apa. Faham? Kenapa? Makan harta haram. Akhirat dalam api neraka. Kalau makan haram. Musuhtang dan menteri, Tifsa, Sko, YB, Ustaz, Tok Imam, Tok Syekh, Maulana, tak ada kira siapa-siapa. Makan haram masuk neraka. Nabi kata kullu lahmin namata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging badan kita yang diresapi oleh sumber yang haram, maka layaknya ke neraka di akhirat nanti. Hukum main game yang orang main sekarang ini. Game ini permainan. Al-aslu fi kulli asya' al-ibah. Kata ja'ad dalilu 'ala khilafi. Kaedah kita asalnya harus dulu. Mereka datang dalil menunjukkan haram. Jadi kalau takat permainan harus. Ada ulama kata yajuzu ma'al karahah, harus serta makruh. Maksudnya selagi mainan itu tidak sunnah. Faham? Tak apalah, haruslah hukumnya. Macam kita dululah main kereta. Dulu kereta masa budak-budak dulu, ni filter minyak lori tu. Ingat tak filter tu, besi tu. Bubuh dengan kayu gitu, tolak. Bomoh. Habis yang lalai acor tolak habis. 80-an canggih dah. Ada kereta, ada kontrol 80-an. Betul tak? Pakai kontrol. Learning dalam screen. Play PS5, PlayStation, Xbox. Ni dalam telefon. Benda yang sama, semua permainan tak? Ada tak benda yang haram? Tak ada, tidak haram. Nisbah mana tidak haram? Nisbah kita bermain itu. Adapun sampai galik, sampai tinggal semayang, tinggal kuliah agama, itu haram. Itu aridiyun, itu kemudian. Adapun main itu tidak haram lagi. Ya jadi sebab haram itu siapa ada semayang, itu baru haram. Tapi kalau dalam game itu kita buat atau latih benda yang haram, kita buat cara-cara semayang cara orang kafir dan sebagainya, ataupun kita kena tembok Kaabah dan sebagainya, menghina di situ. Itu hukumnya haram. Cuma gini, kalau permainan itu tidak ada benda yang haram, maka mainlah sedikit-sedikit, jangan banyak. Kerana Allah wujudkan kita ke bumi ini bukan untuk bermain. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah kamu menyangka aku ciptakan kamu untuk bermain, untuk sia-sia saja? Kan? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu dan jin supaya kamu beribadah. Letih beribadah itu maka kita diharuskan bermain supaya tidak jemu. Kita tak bermain siapa tinggal ibadah. Lagi dah kita hanyut biar. Soalan seterusnya.
Anak tak mau semayang, tak cakap nak suruh, tebang suruh, dia marah ke kita, nak buat guna. Muru auladakum bisalah, kata Rasulullah SAW, wahum abna'us sab'a. Naklah kamu perintah anakmu salat ketika mereka berumur 7. Fadribu 'alaiha wahum abna'u asyar. Dan naklah kamu pukul anak kamu jika tak semayang bila umur 10. Umur 7 suruh je, jangan pukul dia. Faham? Umur 10 tak semayang suruh je. Pak tu bukan kita nak suruh luka, tak boleh. Bukan nak suruh dia sakit, bukan. Bukan nak suruh cedera, tidak. Pak itu nak suruh mana dia telah tahu bahawa dia dikenakan hukuman kerana dia rasa bersalah. Itu saja. Jadi pukulan bukan kuat. Ni balik kita buat bunyi kiang belum lewati dah. Mak dia tak nak kau mati korok mau buat gini ni kelak. Faham? Dah kan dia ambil rotan. Dia buat kat angin bunyi wing belum lewati. Faham? Mak turun dari atas panggil ambulans. Betul tak? Itu bukan nak suruh dia sakit. Nak suruh maknanya dia merasakan dia bersalah. Dan lama-lama loading dia bersalah. Begitu dalam hukum rotan, orang 100 rotan, orang zina. Tak? Contoh, rotan orang minum arak bukan kuat, pelahang tengok dia acih. 40 kali ngolek dia balik. Tapi dia rasa bersalah kerana dia dah dihukum di khalayak ramai. Itu yang mudah menjadi insaf. Faham lagi? Dan ni berapa ni? Dia nak marah kita balik. Umur berapa anak? 27. Ajak kecoh hari ayo. Faham lagi? Nampak? Jadi masa tu jauh. Pada awal din ma'rifatullah. Kata ulama salaf, awal agama kenal Allah. Kita dah awal din ma'rifatus sekolah. Kena sekolah dulu. Bila nak mati dah baru nak cari kitab Aghatul Najin. Umur 72 dah. Tok guru baca ke muka 8, kita 18. Tak ambil juga. Dah tua. Tak kira dah dia lawang tak lawang suruh juga. Faham? Kerana apa? Kerana syurga dia syurga kita. Anak kita kan anak orang lagi kita suruh. Biar nak marah pun. Faham? Jadi kan ada WhatsApp, ada apa, sharekan benda-benda lagu tu insya-Allah. Jangan berhenti. Nak mak dia selalu berdoa. Kerana selepas ketiadaan Rasulullah SAW, orang yang paling makbul doanya ibu kita. Faham? Mak kita. Betul ke jadi kafir kata Allah di langit? Mana ada kata? Siapa kata? Ada orang kata tak? Ada tak? Tak ada Dia pusing. Dia jerak. Dia jerak. Orang kata minum arak haram. Dia kata tengok arak haram. Tak tu kata tengok arak haram. Tak benda gitu, berat kena tarik balik tu. Mana ada tengok arak haram. Padahal orang kata minum arak. Dia tak kata minum. Dia pusing. Pasal apa dia tahu kita wadah? Ni ikan dukang ni mu buta kata upang terdiri. Mu buat tahi makan tau. Faham lagi? Tu makhluk manusia ni upang tahi makan. Nak kan ni? Dia tak ada amal masuk neraka. Abang saya meninggal ada duit KWSP. Jadi saya nak tanya duit KWSP arwah abang itu dapat ke mak saya banyak mana? Harta si mati anak mak dapat tak? Dengar baik-baik orang batu apa. Orang lain pun dengar jugalah. Faham? Kalaulah kita mati, seorang itu mati, faham? Dan semua waris ada. Contoh yang mati itu suami. Contoh, faham? Ada belakang waris, maknanya mak dia ada, ayah dia ada bagi si mati ni. Si mati ni ada mak, ada tok nyang. Si mati ni ada ayah, ada tok ki, ada tok nyang. Faham? Si mati ni ada adik-beradik lelaki, si mati ni ada adik-beradik puang. Si mati ni ada adik-beradik semak, ada adik-beradik semak saja, ada juga adik-beradik sepok. Si mati ni ada anak, ada cucu, ada cui, ceceh, malah kobat, ada belakang pakbur. Maksudnya semua waris ada. Bila semua waris ada, 5 orang saja dapat. Ingat tak Contoh, kalau yang mati itu laki-laki, siapa dapat? Nombor 1, mak dia. Nombor 2, ayah dia. Nombor 3, anak dia laki-laki. Nombor 4, anaknya yang perempuan. Nombor 5, bini dia. Kalau yang mati itu perempuan, semua waris ada. Satu dia asal nombor 1 dapat mak dia. Nombor 2 ayah dia. Nombor 3 anak laki-laki dia. Nombor 4 anak perempuan dia. Nombor 5
Suami dia. Lima. Daya banyak mana ni? Mak banyak mana ni? Anak mati, keluar duit SP dia, simpanan dia tu duit dia lah. Jadi faraid, mak dia 1/6. Okey? Apakah boleh atau tidak orang buat pusingan masa syahadah dalam tayat akhir? Tak boleh, mana buat benda pusingan. Faham lagi? Bukan buat pusingan gitu. Faham lagi? Nak pergi mana pusing? Mazhab Hambali gerakkan ketika sebut Allah. Nampak? At-tahiyatu lillah, ada Allah. Nampak? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Mula-mula mazhab Syafi'i terus genggam. Bukan gini, terus genggam. Bang, ni di sini terus genggam. Baca tayat begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Faham? Dan tidak turun dah sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita ikut mazhab lain. At-tahiyatu lillah. Dan ada Allah kita buat gerak, ada Allah buat gerak. Tak ada salah. Itu Imam Hambali tapi dia pergi Mekah. Tak pergi. Jadi orang Arab mari duduk belah dia pusing. Dia pun tengok, oh pusing. Baru aku tahu. Dia balik waktu apa? Orang tanya kan, aku ambil video tu. Tak apa. Padahal dia ikut tu kan ulama. Kerja jual nombor. Nombor tiket bah. Dia jangan kopi-kopi tigu-tigu. Jadi kata ulama fiqh pula, kalau main tu niat bergerak-gerak, niat bermain, batal dah sembahyang. Sikit lagi dah nak habis dah. Yang terakhir 3-4 pinggir. Bagi kau amalan senang dapat jodoh? Senang. Paling senang dapat jodoh? Oh, nak khabar. Dah mu tanya, ingat tak mu khabar mahal ni. Jadi seorang laki-laki dia ni kenang ke seorang perempuan. Dia pergi ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya kenang ke perempuan ini. Nampak tak? Nabi kata pergi khabar ke dia. Tu cara dia nak benda. Faham? Itu paling senang dapat jodoh. Mulut tunggu congok rumah. Padahal sikat ambuk. Lepas tu dengung seorang. Ada apa anak aku tu. Mu pergi cari anak ni. Mu tunggu pergi jalan. Nak kau ke sana, Teluk Nara, muduk Teluk Nara. Nak mana? Nak tak Imam Lapor duduk kat situ. Kat Sipang tak Imam Lapor tunggu situ. Dan nak orang ni, nak orang sejik tak? Tunggu belakang. Nak orang sejik. Nak muda tu, nak muda. Orang ni hitam putih. Tomek ke tak? Tomek. Tunggu belakang tu. Tahu tak? Nak orang masjid. Jangan tunggu kat karaoke. Nak orang nyanyi, tunggu patah kat nyanyi. Nak masjid, tunggu belakang tu. Dia tubik lagi. Assalamualaikum saudari. Ya, waalaikumsalam. Apa tu? Saya gini, saya duduk di Teluk Nara. Saudari ni saya tahu dah orang sini. Saya tengok saudari ni 5-6 kali dah mari masjid ni. Cuma saya ada cita-cita nak ambil saudari sebagai bakal isteri saya. Jika bersetuju, ibu bapa saya akan datang masuk merisik khabar. Ini nombor telefon saya. Kalau setuju, buat miss call saja. Bermakna ibu bapa saya akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu cara dia. Tahu tak? Janganlah langsung nganu tu depan tu. Kat orang ramai. Takkan dia kata aku terajang kan? Tak. Kita jujur. Tahu tak? Kalau ada jodoh, ada jodoh. 2 hari lagi ting. Nombor ni. Khabar ke mak dia. Mak kita pergi rumah. Tahu tak? Ada orang timur. Kalau tak ada jodoh, dia kan boleh minta maaf lah. Saya tunang dah. Ustaz tu dah. Dang lagi. Faham lagi? Tak ada. Tak jadi. Rumah sebelah dia. Rumah sebelah ada orang dah. Depan tu, cik duduk nyapu bawah pokok tu. Ada anak dara 2 orang tu.
Assalamualaikum makcik. Ni tanya anak makcik ni. Orang kata anak lara saya ni gini. Kerja bawa lori je. Faham tak lagi? Bolehlah makan. Cuma saya sukakan anak makcik. Dok boleh tunang dah orang. Tunang dah. Ambil makcik lah. Makcik janda lah. Tak ada masalah. Dah jodoh. Mudah. Itu mudah dapat jodoh. Zikir mudah kita amalkan pada bulan puasa. Dengar baik-baik, bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Ramai kita salah. Bulan Ramadan bukan bulan bersedekah. Bulan Ramadan bukan bulan kita apa benda ni? Melakukan apa benda? Berzikir. Bukan. Bulan bersedekah ialah bulan selain Ramadan. Bulan baca Quran bukan bulan Ramadan, bulan selain Ramadan. Faham? Bulan membanyakkan amal bukan bulan Ramadan. Bulan beramal, bulan selain Ramadan. Adapun bulan Ramadan bukan bulan baca Quran, tapi bulan lebih banyak baca Quran. Bulan lain kita bersedekah, bulan Ramadan bulan banyakkan sedekah. Kita silap, bulan Ramadan je bulan sedekah, bulan lain sebelah bulan kedekut nak mampu. Faham tak lagi? Salah lah. Bulan Ramadan je baca Quran, bulan lain sebelah bulan baca surat khabar, Facebook. Itu salah. Kena faham baik. Jadi, kalau awak tanya zikir, nak banyakkan apa saja zikir yang kita baca di bulan lain, gandakan pada bulan Ramadan. Kerana hadis-hadis sahih, Nabi gandakan segala amal di bulan Ramadan. Lepas tu dipanggil bulan yudha'aful amal, bulan digandakan amal. Kalau boleh ganda sampai 1000 seperti alfi syahrin, 1000 bulan. Soalan yang terakhir, yang belum dua lagi berhabis. Bolehkah kita tawasul dengan orang mati? Boleh. Dan yang kata tak boleh itu budak-budak Facebook. Ustaz Facebook. Boleh. Tapi kena cara dia, kena faham. Tawasul tu benda maksudnya. Okey, dengar baik-baik dah. Doa ada dua, satu tawasul, satu dengan tidak tawasul. Tidak tawasul ini secara langsung, tawasul itu menengahi. Okey, kita akan buat satu contoh doa yang sama, tidak tawasul dan tawasul. Dua-dua ni harus di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, contoh hajat kita sembuhkan anak yang sakit. Faham? Atau sakit kita. Maka doa tidak ada tawasul. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit yang sedang aku alami ini. Itu doa tak ada tawasul. Harus. Doa tawasul. Faham? Kita pergi ziarah kubur Nabi contoh. Kita minta juga, ya Allah, ya Tuhanku, berkat Nabimu yang disemadikan di sini, sembuhkanlah sakit aku. Minta sama dengan Allah. Tadi sembuhlah sakit aku. Ni sembuhlah sakitku. Cuma hak ni ada berkat Nabimu yang disemadikan di sini. Berkat sahabat Nabimu si fulan ini, kau sembuhlah aku wahai Allah. Faham? Itu ada sebut. Dua-dua boleh. Dua-dua ni dibenarkan ulama ahli sunnah wal jamaah. Faham? Yang kata tak boleh bukan ulama. Tapi tawasul yang betul. Bukan tak minta dengan Allah. Minta dengan mayat. Mayat. Gila tengok rumah sekejap. Mak monong ngoyang lening. Faham? Minta si mati tu suruh balik. Itu tawasul yang diharamkan. Kerana bukan mereka yang boleh beri manfaat. Adapun tawasul ni Allah yang beri manfaat. Maka kita minta dengan Allah. Cuma kita sebut kekasih-kekasih Allah. Nabi kekasih Allah, Allah kasih tak? Orang saleh Allah kasih tak? Wali Allah kasih ke tak? Tapi biar betul kita pergi kubur Firaun. Berkat Firaun, Tutankhamun 3 yang ditanam di sini, perkenankan doaku. Dia itu musuh Allah. Faham? Soalan terakhir, suami suruh isteri pakai inai. Dan apakah warna ini bolehkah saya warna perang inai? Mohon penjelasan. Semua warna boleh, asalkan warna rambut lah. Jangan warna yang bukan warna rambut. Bahan warna biru macam dera BN.
Faham lagi? Itu bukan warna rambut. Itu jadi mengikut orang kafir, atau di bawah warna hijau. Kuat sangat parti hijau rambut. Warna kuning, warna merah, dak tang tahu, dak tang. Warna tang. Warna bukan ni. Blonde, kuning keperangan. Warna coklat, warna dark brown, warna apa benda gelap, coklat gelap. Faham lagi? Warna merah. Macam merah orang India suka. Inai warna merah. Janggut merah dia. Boleh. Cuma keluar daripada khilaf, isteri sudah beruban. Itu tak ada khilaf lah. Kalau yang isteri muda masih ada lah perselisihan ulama. Faham lagi? Isteri yang berubang. Isteri yang sudah berubang, bila berubang ini, jadi suami tengok lain. Betul tak? Suami tengok, agak cetang. Nampak? Nampak tak? Jadi kita nak tarik balik attraction, perhatian suami. Antaranya ialah kita buat apa yang Allah sebut dalam Quran. Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna al-ayah. Janganlah kamu perempuan tunjukkan kecantikan untuk orang lain. Tunjuklah untuk suami. Antara kecantikan itu, kita spray baru rambut kita. Dan tidak disyaratkan mesti hinai saja. Hinna bahasa Arab. Boleh dengan sebarang dye pewarna asalkan halal. Maksud halal, maksudnya ialah dia tidak menyaluti rambut. Ni batang rambut. Kalau dia tidak halal, lepas kita dye, lepas tu kita apa dia panggil? Ni bilas. Lepas kita bilas, dia turun jirim, tapi melekat di rambut. Adapun kalau yang halal, lepas kita jiru, lepas kita bilas, rambutnya tak melekat dye. Nak tahu lekat tak lekat, kita tarik dengan jari begini. Ni rambut tarik gini. Bila ada dye yang melekat di sini, kita akan rasa kasar. Menunjukkan tidak kalis. Dia akan kalis air. Air terhalang manik min usul ma'. Nampak? Ila sya'ri. Kata ulama, dia menjadi dye itu jadi penghalang dari sampai air kepada batang rambut. Kalau dye yang halal, walaupun buatan orang putih sekalipun, lepas bertukar warna dan lepas kita bilas, kita tarik ni licin rambut kita. Faham lagi? Bermakna asar saja yang lekat, bukan jirim. Okey? Dan tujuannya tadilah untuk suka dilihat oleh suami, alhamdulillah. Dan itulah cara yang terbaik perempuan yang sudah masuk 50 ke atas. Kalau boleh dye lah rambut. Kerana lelaki ni tengoklah bini dia, Allah, macam tu pokok dia ring belakang rumah kepala. Nampak tak? Nampak? Macam rakung. Sini putih, sini hitam, sini putih. Jadi laki-laki dia suka kalau isterinya itu ada warna merah pada badannya. Nampak? Jadi bila kita dah 50, kalau boleh tunggu suami balik masjid, biar merah jari kaki dan merahkan jari tangan, kemudian merahkan atas pada kelopak mata, dan merahkan ujung pipi, blusher dipanggil, dan merahkan mulut anak ikan ruang ni. Faham lagi? Kemudian merahkan rambut. Kita dah 50, betul tak? Tunggu sekejap lagi ayah long balik. Mak long nak buat surprise. Surprise. Nampak? Betul tak? 50 dah mak long. Mak long tengok. Masya-Allah. Dia Atuk Bila tengok kalau bini tukar colour gitu, tarik mikrofon bang tu mau. Lagi. Payah nak bas sejik. Kau mak baru rugi. Itulah kalau boleh orang perempuan buat begitu, tapi untuk suami, bukan nak tunjuk kejiran dan sebagainya, jadi haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana limna mimma yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.